Tidak macam saya dulu, cikgu-cikgu lama dulu, dia datang kerja dengan sebagai seorang guru tu sekali dengan roh menjadi guru. Betik masak lebat di pangkal, penuh kapal bawa berlayar. Baik budi panjang akal, hormati guru, tekun belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya titipkan buat para penonton Maya sekalian. Baiklah, untuk video kali ini saya tidak keseorangan. Saya ditemani hebat oleh 3 orang rakan saya, iaitu Nazifah Jasmine, Syafiqah dan juga Sofia, dan diri saya sendiri iaitu Amirul Asy. Baiklah, untuk video kali ini kami akan membincangkan tentang tugasan 2 kami, iaitu penghasilan produk dan subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia, kod EDUP 3093. Selain itu, untuk pengetahuan semua juga, kami telah menemu bual seorang guru cemerlang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mengabang Terliput di depan IPG KDRI, iaitu IPG kami sendiri. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari sama-sama kita saksikan. Untuk tugasan kali ini, kami telah bertanya kepada cikgu cemerlang kami, iaitu Cikgu Mat ini, kepada beberapa soalan. Soalan yang pertama berbunyi, bolehkah cikgu kongsikan sedikit tentang latar belakang cikgu? Kat sini saya telah jelaskan kepada 5 perkara, iaitu tarikh lahir, penuntut ilmu di mana, tempat perkhidmatan pertama, status cikgu tersebut, dan juga dalam subjek apakah cikgu memperolehi status guru cemerlang. Jawapan-jawapan yang dinyatakan oleh Cikgu Mat ini sangatlah berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan juga falsafah pendidikan guru FBG. Saya katakan berkait rapat dengan FPK kerana Cikgu Mat ini merupakan seorang individu ataupun guru yang sangat berketerampilan, mempunyai ilmu dan berkemahiran tinggi, khususnya dalam subjek lukisan kejuruteraan. Seterusnya berkait rapat dengan FPG kerana Cikgu Mat ini sentiasa mementingkan tugas dan tanggungjawab. Buktinya, nanti kita akan tengok kepada persoalan yang kedua yang akan dikemukakan oleh saudari Jasmine, sahabat saya. Sebelum itu, baiklah kita tengok dahulu jawapan Cikgu Mat berkaitan dengan soalan satu ini, iaitu bolehkah cikgu kongsikan sedikit tentang latar belakang cikgu? Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Dungun Terengganu, lahir 20 Mei 1969, belajar di Universiti Teknologi Malaysia. First posting di SMK Kompleks Menambah Teliput, Terengganu. Anak 4 orang. Sekarang mengajar di SMK Kompleks Menambah Teliput, Kuala Terengganu. Subjek yang diajar sekarang adalah grafik komunikasi teknikal. Baiklah, seterusnya soalan kedua yang diajukan kepada Cikgu Zainuddin ialah bagaimana cikgu mendapat status sebagai seorang guru cemerlang? Guru cemerlang ni, status guru cemerlang ni diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan status pencapaian 3 tahun semasa. Jadi pencapaian ni mengakumilah semua berdasarkan pada penghasilan modul, penghasilan bahan-bahan yang berkaitan dengan lukisan kejuruteraan, pembinaan ataupun penghasilan soalan peperiksaan, jaringan dengan rakan sejawat sekolah-sekolah lain, daerah-daerah lain dan juga negeri-negeri lain, serta penghasilan ataupun pencapaian di peringkat yang lebih tinggi, terutama peringkat kebangsaan, berkait rapat dengan penghasilan buku teks, peperiksaan dan sebagainya.
Jadi berdasarkan jawapan Cikgu Zainuddin pada soalan kedua, kita dapati peranan beliau sebagai seorang guru sangatlah menghayati elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi seperti yang diberitahu, sumbangan beliau bukan sahaja di peringkat sekolah, malah di seluruh negeri Terengganu, di negeri-negeri lain, dan pentingnya adalah pada peringkat kebangsaan. Tambahan, kemenjadian murid-murid beliau sendiri dari aspek peningkatan dalam peperiksaan, pencapaian murid dalam pertandingan dan sebagainya. Jadi di sini jelaslah bahawa falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dapat membentuk pemikiran guru pada tahap tertinggi. Oleh itu, perkara ini boleh menjadi inspirasi kepada orang ramai, terutamanya kepada murid dan guru supaya melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bagi merangsang perkembangan individu. Baiklah, sekarang saya sambung kepada soalan yang ketiga, iaitu apakah sebenarnya kenangan pahit dan manis dan juga cabaran yang dihadapi oleh Cikgu Mat Zainuddin sewaktu bergelar sebagai seorang guru. Kenangan manis adalah apabila bahan-bahan ataupun modul yang kita hasilkan tu digunakan sepenuhnya oleh murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, guru-guru kita, guru di daerah kita, guru di daerah lain, guru di seluruh negeri Terengganu dan juga negeri-negeri lain. Jadi berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Cikgu Mat Zainuddin, perkara ini boleh menjadi inspirasi kepada orang ramai dan prinsip yang beliau pegang juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu. Ini dapat dilihat apabila Cikgu Mat Zainuddin menghasilkan bahan-bahan atau modul dengan konsisten supaya dapat diguna pakai oleh pelajar-pelajar dan guru-guru lain di seluruh negeri Terengganu. Perkara ini dapat dikaitkan dengan kandungan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan dan usaha yang ditunjukkan oleh Cikgu Mat Zainuddin ini dapat memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebenarnya kenangan pahit ni dari segi bahasa lagu cemerlang ni tak ada kenangan pahit. Cuma ada beberapa ketika yang bila kita ni dah status ni guru cemerlang, kita terpaksa banyak tinggalkan sekolah atas berkait rapat dengan mesyuarat, seminar, taklimat dan sebagainya. Tapi benda itu tidak menjadi masalah kerana walaupun kita tinggal sekolah, kita tetap akan ganti kelas kita pada hari-hari cuti yang mana kita lapang. Kita akan ganti kelas-kelas yang kita tinggalkan tu berdasarkan apa yang telah kita tinggalkan. Betullah pepatah ada mengatakan bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Seperti yang dilakukan oleh Cikgu Mat Zainuddin, bahawa jika kita menginginkan sesuatu, pasti kita akan mencari jalan. Misalnya, walaupun Cikgu Mat Zainuddin ini sangat sibuk dengan seminar dan mesyuarat yang berkaitan dengan guru cemerlang, tetapi Cikgu Mat Zainuddin tidak pernah menganggap ia sesuatu beban kerana baginya ia dapat melakukan kelas ganti untuk pelajar-pelajarnya agar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi oleh itu, perkara ini sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan guru, iaitu Cikgu Mat Zainuddin merupakan seorang guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara kerana sangat mementingkan tugasan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan dalam masa yang sama, Cikgu Mat Zainuddin sentiasa mengutamakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah cikgu, seperti mana kita sedia maklum, cikgu pernah mendapat anugerah cemerlang dalam subjek lukisan kejuruteraan. Jadi, sejauh manakah cikgu telah mengaplikasikan konsep falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dalam pengajaran di dalam kelas?
Okey, sebenarnya anugerah guru cemerlang untuk subjek lukisan kejuruteraan ni kita aplikasikan sepenuhnya untuk potensi pelajar tu, perkembangan potensi pelajar tu dari segi jasmani, emosi, intelek semua tu berdasarkan kepada teknologi yang terkini, teknologi kini, kaedah PDP ataupun kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terkini menggunakan BBM yang terkini. Jadi sepenuhnya pelajar tu dapat memastikan bahawa jadi dengan tu pelajar ni dapat sesuatu yang baru berdasarkan teknologi yang baru. Jadi proses PDPC kita tidak ke belakang lah. Jadi tidak bukan lagi menggunakan kaedah yang lama, menggunakan kaedah yang dulu-dulu. Jadi perkembangan pelajar tu lebih besar dan seimbang. Terima kasih atas respon cikgu. Jadi, berdasarkan respon tadi, kita dapat lihat bahawasanya kaedah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan oleh Cikgu Zainuddin menepati falsafah pendidikan kebangsaan yang menumpukan tentang perkembangan berterusan individu dari segi jasmani, intelek, emosi serta rohani dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang terkini dan baharu agar pelajarnya mendapat ilmu teknologi yang seiring serta selari dengan peredaran semasa. Kesan kepada pelajar juga sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menumpukan tentang melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat serta negara. Peribadi serta semangat Cikgu Zainuddin pula menepati falsafah pendidikan guru yang menekankan tentang guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik apabila beliau berusaha mencari, mempelajari dan berkongsi ilmu baharu kepada pelajarnya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi persoalan dan jawapan yang terakhir sebentar tadi, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini bersama Cikgu Cemerlang kita, iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mengabang Telipot, iaitu Cikgu Mat Zainuddin bin Husin. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih Cikgu. Alhamdulillah. Baiklah, saya teringat akan satu harapan yang dinyatakan oleh sebentar tadi oleh Cikgu Mat sendiri, iaitu setiap cikgu ataupun bakal guru ini yang ingin menjadi guru yang berkompeten, yang cemerlang ataupun berketerampilan, haruslah mempunyai roh guru itu yang tersendiri terlebih dahulu sebelum mencurahkan ilmu kepada anak didik. Hal ini akan menjadikan murid lebih berminat untuk belajar dan juga melahirkan individu yang mampu berdikari khususnya dalam bidang pendidikan. Ingat ya hadirin, jika ingin menjadi seorang guru, haruslah mempunyai roh guru itu sendiri. Bukannya secara paksaan, tapi secara sukarela, ikhlas dari hati kita. Baiklah, saya tutup temu bual kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Dan saya ingin memohon maaf seandainya pembentangan kami pada video kali ini terdapat sebarang kesilapan. Maafkan kami ya. Baiklah, pantunnya berbunyi: pohon palma tegak berdiri, ditanam mari tepi bangunan. Ilmu di dunia terus dicari, jasa guru dilupa jangan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.